Dalam video ni kita akan sambung semula berkaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. Jadi dekat sini kita akan tengok berkaitan dengan indeks biasan. Okey, macam mana tu? Kita tengok pada gambar rejah ini yang mana kita ada sebuah sebongkah kaca yang mana kita berikan ataupun kita tujukan dia sebuah cahaya. Okey, cahaya kita tujukan pada dia pada satu sudut. Okey, yang ini kita namakan garis normal, sama seperti dalam bab gelombang. Okey, ini adalah garis normal. Garis normal. Okey, dan sudut ini dikenali sebagai sudut 7. Sama juga macam dalam gelombang. Jadi, apa yang berlaku kepada sudut ini apabila dia melalui daripada udara kepada kaca? Okey, apa yang akan berlaku? Baik, jadi apa yang akan berlaku adalah dekat dalam kaca, cahaya punya halaju akan berkurang. Okey, dan bila dia berkurang, dia juga akan terbengkok ke arah normal. Jadi dia akan rapat sedikit kepada garis normal kita ini. Okey, garis normal ini. Dan selepas dia bergerak dalam kaca, okey, kemudian dia bertemu pada sempadan yang seterusnya, iaitu sempadan antara udara dan kaca. Okey, dekat sini dia ada dalam kaca, kemudian dia nak keluar. Okey, jadi selepas dia bertemu dekat sini, apa yang akan berlaku adalah dia akan menuju semula. Okey, menuju menjauhi normal semula. Okey, dia akan lebih kurang macam inilah. Yang ini dia mendekati normal, ini dia menjauhi normal. Okey, yang mana sudut dia kita akan dapati sudut ini adalah sama dengan sudut dekat atas ini. Okey, jadi ini adalah contoh fenomena pembiasan cahaya. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada kita punya sinar ini dia menuju ke arah normal ataupun dia menuju menjauhi normal? Baik, untuk itu kita tengok pada konsep yang seterusnya iaitu indeks biasan. Okey, indeks biasan. Indeks biasan. Jadi setiap medium yang mana cahaya boleh merambat pada dia, dia ada indeks biasan yang tertentu, iaitu kita namakan dia sebagai N. Okey, jadi N ini dia berbeza berdasarkan kepada medium tersebutlah, kepada bahan tersebut. Jadi antara kaedah untuk kita tentukan nilai N adalah berdasarkan laju cahaya. Okey, laju cahaya. Jadi N ini bersamaan dengan yang pertama adalah laju cahaya dalam vacuum. Okey, dalam vacuum bahagi dengan laju cahaya dalam medium tersebut. Jadi kalau kita tengok dekat sini, laju cahaya dalam vacuum sentiasa nilai yang paling besar. Okey, nilai untuk ini adalah C ataupun 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, dan bila dia masuk ke dalam medium, nilainya akan berkurang. Okey, jadi dia akan jadi V, yang mana V sentiasa berkurang daripada C. Jadi ini adalah salah satu kaedah untuk kita hitung indeks biasan bagi sesuatu objek. Okey, dalam video yang seterusnya kita akan tengok lagi berkaitan dengan kaedah yang lain selain daripada kaedah laju cahaya untuk kita tentukan dia punya indeks biasan bagi sesuatu medium. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jika ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.